Okey. Tanam pokok. Adakah kita memerlukan tangan yang sejuk ataupun tangan yang panas untuk menanam pokok? Ataupun kita perlu tahu apa yang pokok perlukan untuk membesar? Jom. Alright, ini saya punya pokok daun limau purut. Saya nak keluarkan kejap daripada pasu ni. Okey. Saya keluarkan kejap pokok ni jap. Okey, tak sini. Tujuan saya keluarkan pokok ni tadi, saya punya pokok daun limau purut ni, adalah kerana saya nak tukar pasu daripada pasu biasa ni kepada Nutriport. Senang. Sebab lepas ni saya tak fikir sangat tentang isu air untuk saya punya pokok. Sebab atas ni pasu, bawah ni dia punya takungan air. Jadi saya isi air, pastikan air sentiasa ada dalam takungan ni, dan pokok saya sentiasa dapat air. Alright, sambung. Pindahkan pokok dan masukkan tanah. Okey, settle. Sekarang tinggal letak air je. Saya ada air kat sini, dan sini saya ada lubang untuk letak air, supaya air ni akan terus masuk dalam saya punya tangki kat bawah ni. Nampak tu? Kalau air habis, saya tambah je. Senang. Air ni kita boleh terpulang nak pakai air biasa ataupun air yang ada nutrisi. Okey, cerita tentang air. Air adalah satu komponen yang penting untuk pokok membesar. Air pula akan ada dalam medium tanaman. Contohnya macam ni, saya punya tanah ni adalah medium tanaman saya. Dan semua air dan zat akan diserap oleh kita punya akar ni. Untuk pokok membesar, kita memerlukan 17 elemen. 17. 3 elemen pertama adalah oksigen, hidrogen dengan karbon. Oksigen, kita tahu oksigen, kita bernafas dengan oksigen. Pokok pun memerlukan oksigen. Karbon dapat daripada mana? Karbon dioksida. Sebab tu pokok memerlukan karbon dioksida. Sebab dalam karbon dioksida ada karbon. Yang pertama tadi oksigen, kita dah tahu pokok perlukan oksigen. Yang kedua adalah karbon. Karbon datangnya daripada karbon dioksida. Yang ketiga adalah hidrogen. Hidrogen ni datangnya daripada mana? Air. Air kan H2O. Unsur air ni adalah 2 hidrogen, 1 oksigen. Jadi 3 elemen pokok yang pertama ni kita dah dapat daripada udara dan air. Karbon, oksigen, hidrogen. Daripada 17 elemen tadi, kita dah jumpa 3. Jadi 17 tolak 3 sama dengan 14. Tinggal 14 elemen kita perlukan supaya pokok kita ni boleh membesar. 14 elemen ni pula akan ada dalam kita punya medium tanaman. Dalam 14 nutrien yang ada dalam tanah ni pula akan terbahagi kepada 2 kumpulan. Kumpulan pertama adalah makronutrien. Makro tu bermaksud besar. Maksudnya nutrien yang besar akan diperlukan dengan banyak lah untuk pokok kita ni. Itu makronutrien. Dan satu grup lagi, satu kumpulan lagi adalah mikronutrien. Mikro tu adalah kecil. Mikro bermaksud kecil, makro bermaksud besar. Makronutrien adalah nutrien yang besar, kita perlukan banyak. Dan mikronutrien adalah nutrien yang kecil, kita perlukan sikit je. Untuk makronutrien kita ada 6 elemen. Yang pertama kita ada nitrogen, yang kedua kita ada fosforus, ketiga kita ada kalium ataupun potasium, keempat kita ada sulfur, 5 ada kalsium dan 6 magnesium. Yang atas 3 ni, nitrogen, fosforus dengan potasium ni adalah baja NPK. Biasa kita tengok huruf tu kan. N untuk nitrogen, P untuk fosforus dan K untuk potasium ataupun kalium lah dalam jadual berkala. 6 makronutrien tadi tu pokok kita perlukan dengan banyak. Contohlah kita manusia, dalam piramid makanan kita tu apa yang kita kena makan dengan banyak? Contohnya buah-buahan, sayur-sayuran, daging, protein, nasi. Tu semua kelompok yang kita perlu makan dengan banyak. Itu makronutrien. Tetapi kita perlukan juga mikronutrien. Nutrien yang kecil-kecil ni kita perlukan juga. Macam manusia, macam tadi kita dah makan dengan banyak sayur-sayuran semua kan. Ada benda yang kita perlu makan juga tapi kuantiti yang sedikit. Contohnya garam, lemak, minyak, gula. Benda-benda tu kita kena consume dengan sikit, kita kena makan dengan sikit. Itu mikronutrien. Kalau tak ada, kita still boleh hidup tapi tak sempurna. Sama macam pokok. Kalau kita hanya bekalkan makronutrien saja, pokok tu boleh hidup tapi akan ada kekurangan. Mungkin ada senang dapat penyakit, dia punya buah dia tak manis ke apa. Saya pun tak pastilah dia punya kriteria yang tepat untuk setiap bahan tu. Tapi itulah,
ada dia punya side effect. Efek di mana dia tak cukup dia punya zat. Okay, sekarang kita masuk pada micronutrient. Ada 8 micronutrient. First kita ada boron, kita ada klorin, kita ada copper, kita ada iron, kita ada manganese dan kita ada molybdenum. Pelik sikit kan? Jangan dengar kan? Lepas tu kita ada nickel dan kita ada zinc. Itu 8 micronutrient yang kita perlukan untuk pokok kita. Sedikit sangat. Dia punya sedikit tu kan, sampai ada komponen yang kita perlukan sangat-sangat sedikit, sampai kalau tak ada pun, kalau kita tak provide pun, dia tak ada nampak kesan sangat. Contohnya macam nickel. Nickel salah satu komponen dalam micronutrient, tapi kalau tak ada pun, so far orang botani ni dia tak nampak sangat kepentingan nickel tu. Dia tak nampak apa kesan. Kalau nickel tak ada, kalau kita tak bagi nickel pada pokok ni akan jadi something wrong. Tak berapa nampak sangat obvious. Tapi biasanya akan ada nickel dalam kita punya tanah. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok contoh ni ada baja Milagro, agak popular kat baja ni. Ini 100% pure organic. Itulah dia kata organic. Tengok ni, dia ada 12 nutrients. Tengok nutrition fact di sini. Ada nitrogen, fosforus, potasium, kalsium, macam-macam. Lepas tu pula dia ada yang micronutrient pun ada, daripada magnesium, macam-macam lah full. Tapi ada something dia tak ada, iaitu kita punya nickel. Mana? Tak ada nickel kan? Boron, sulfur semua ada, nickel tak ada. Dalam baja ni ada 12 saja nutrisi untuk pokok total. Tak ada 2. Satu lagi tak ada adalah ni, klorin. Agak-agak kenapa tak ada klorin? Nampak kan? Baja yang popular macam Milagro ni pun dia tak masukkan nickel dalam dia punya baja ni. Sebab apa? Nickel tu hanya kita perlukan sangat-sangat sedikit. Kita boleh kata hampir tidak perlu, sebab kemungkinan besar kat tanah tu dah ada. Maybe. Ini saya punya hipotesis lah. Tapi keperluan nickel tu memang sangat sedikit. Dan satu lagi, tak ada klorin pun dalam ni. Kenapa dia tak masuk klorin dalam ni? Padahal kita perlukan klorin untuk kita punya pokok. Sebabnya kalau kita dah siram air, lagi-lagi kalau kita pakai air paip kat rumah kita kan, dalam air paip kita dah ada klorin. Jadi buat apa dia letak lagi klorin dalam benda ni? Okay, nampak tak? Itu bab nutrisi. Dekat tanah kita, ada kemungkinan ada certain nutrisi tu dah ada dalam tanah, dan ada kemungkinan kat tanah tu tak ada certain nutrisi. Sebab tu orang pakai baja, supaya memastikan tanah kita ni cukup nutrisi untuk pokok tu membesar. Okey, itu nutrisi satu hal. Untuk pokok ni serap nutrisi yang kita dah letak, contoh kalau kita tak baja ke, ataupun memang tanah kita tanah yang cun, penuh dengan nutrisi yang bagus untuk pokok, untuk serap nutrisi tu, kita punya medium ni mesti dalam pH yang sesuai. pH ni adalah satu unit pengukuran untuk kita tahu sesuatu itu bersifat asid ataupun alkali. Dia punya level dia daripada 1 hingga ke 14. Bila kita punya value pH tu adalah 7, bermaksud ianya neutral. Dia tidak berasid, dia tidak berakali. Kalau kita punya pH tu bawah daripada 7, bermaksud asid. Kalau pH kita atas daripada 7, bermaksud ianya berakali. Untuk pokok kita ni menyerap segala nutrisi dalam tanah, ataupun ikutlah hidroponik ataupun tanah, kita punya pH medium tu perlulah bersesuaian untuk pokok tu. Di sini saya ada carta untuk nutrient availability bergantung pada pH. Okay? Contoh ada macam-macam nutrisi kat sini kan. Tengok bawah ni. Ini kita punya range pH untuk kita punya medium. Nampak tak? Kalau terlalu berasid ataupun terlalu berakali, ada nutrisi yang tak dapat diserap. Contoh, kalau dekat bahagian asid ni. Kita tengok. Ni nitrogen, fosforus semua akan berkurang. Yang kita dapat iron saja kalau terlalu berasid. Yang sebaiknya kita dapat dekat line ni 6 pH kita. Sebabnya kat sini kita dapat macam semua nutrisi kita boleh sedut dengan okey lah, cun. Kita tak nak terlebih sangat, kita nak terkurang sangat. Kita nak maintain dalam range 6 tu, supaya pokok kita boleh dapat nutrisi pada kadar yang optimum. Contoh untuk kita punya molybdenum punya nutrisi ni, kalau terlalu berasid, kita punya nitrogen tu atas tu tak boleh diserap dengan baik oleh pokok. Sebabnya pokok nak serap nitrogen perlukan molybdenum. Okey, kita dah cerita pasal nutrisi, kita dah cerita pasal pH, dan satu lagi adalah cahaya. Untuk pokok, cahaya yang terbaik adalah cahaya matahari. Walau bagaimanapun, kita boleh juga tanam pokok dalam rumah. Kalau kita nak guna artificial punya light, boleh. Kita ada grow light. Lampu tu pula akan produce cahaya, di mana cahaya tu mempunyai spektrum yang sesuai untuk pokok.
Pokok ni dia akan gunakan certain spektrum dalam cahaya tu. Dia ambil cahaya, dia gabungkan dengan oksigen dan dia gabungkan dengan air untuk proses fotosintesis. Proses fotosintesis tu gabungan cahaya, oksigen dan air tu dia akan menghasilkan karbohidrat, iaitu tenaga. Tenaga daripada proses fotosintesis tadi tu akan digunakan untuk pokok ni membesar, berbunga dan berbuah. Alright, saya dah terangkan tentang nutrisi ataupun komponen yang diperlukan oleh pokok. Saya dah terangkan tentang pH medium yang sesuai untuk pokok ni serap nutrisi. Dan saya dah terangkan tentang cahaya. Sekarang kalau kita fikirkan balik tentang mitos tangan orang sejuk, tangan orang panas ni, kenapa boleh berlaku macam tu? Sebab apa ada orang main campak-campak je benih kat luar rumah dia, pokok dia hidup. Ada orang bermain payah lagi cuba macam-macam tips tapi pokok dia tak membesar. Sebabnya adalah first, kemungkinan orang yang orang kata tangan sejuk tu dia main campak-campak tu menjadi adalah disebabkan kondisi dekat kawasan dia tanam pokok tu cun. Mungkin boleh jadi kebetulan ataupun mungkin boleh jadi ianya sebab orang tu memang tahu, memang ada knowledge untuk menanam pokok. Sebab pokok ni lain-lain. Ada pokok memerlukan cahaya yang tak banyak sangat. Ada yang mungkin macam sayur-sayuran maybe perlukan dalam 4 jam full matahari. Contoh, satu hari tu 4 jam. Kalau kita lebih bagi full sun untuk pokok macam bersayur ni, pokok tu mungkin boleh terbakar, boleh burn, boleh melecur. Bukan terbakar lah, dia boleh melecur lah. Ada pokok yang memerlukan cahaya matahari yang full. Biar letak tengah-tengah padang pun dia cun cantik. Contohnya macam pokok pandan, perlukan cahaya matahari yang banyak. Ada pokok yang memerlukan jenis nutrisi yang lebih part ini dan yang ini perlukan kurang. Ada pokok yang perlukan nutrisi yang ini lebih dan nutrisi yang jenis ini kurang. Nampak tak? Ada banyak variasi keperluan pokok untuk membesar. Jadi kalau orang tu bernasib baik, campak terus tumbuh, kondisi tu kebetulan kena. Ataupun memang orang tu tahu ada knowledge tentang penanaman pokok. Dan untuk orang yang kita kata tangan panas ni, tanam-tanam tak hidup-hidup. Sebabnya dia tak ada knowledge. Dia tak dapat menang bab nasib. Dan bila dia cuba tips itu, tips ini, tak jadi juga sebab dia tak ada knowledge. Dia main hentam, semua benda dia hentam. Bila dia hentam semua benda, kita punya nutrisi lari, kita punya pH lari, kita punya kadar keperluan keperluan cahaya untuk pokok pun lari. Jadi kombinasi tu tak cun. Mungkin ada orang yang cuba try and error, kebetulan jadi sebab kombinasi try and error tu tiba-tiba terngam. Jadi jika kita nak betul-betul tanam pokok menjadi, sebaiknya pastikan kita tahu tentang nutrisi pokok, pastikan kita tahu tentang pH tanah, pH medium, dan pastikan kita tahu tentang keperluan cahaya. Tahu 3 benda ni, senang pokok kita nak hidup sebab kita dah tahu kombinasi apa yang sesuai. Contohnya kita nak tanam pokok bayam, kita kena tahulah nutrisi apa yang pokok bayam perlukan. Tapi biasanya kalau kita bagi baja yang full, lengkap, full nutrisi yang diperlukan oleh pokok, tak ada masalah baja tu. Cuma baja tu jangan letak banyak sangat lah. Kalau terlebih banyak, memang pokok tu boleh mati. Macam orang lah, kalau kita bagi makan lembu, dia hidup. Tapi kalau kita bagi seekor lembu orang tu makan, on the spot, memang meletup badan dia. Okay, so nutrisi biar cukup, tak ada masalah. Nutrisi, pH. Pastikan kita punya pH tanah ni ataupun pH medium ni sesuai untuk pokok bayam. Google je. Contoh tadi pokok bayam. Kita boleh Google bayam spinach. Spinach pH soil. Kalau kita guna hidroponik pun sama. Kita boleh cari je spinach solution pH and EC. Contohnya EC. EC tu electrical conductivity. Itu untuk kalau kita gunakan, bukan guna tanah, kita gunakan hidroponik. Hidroponik kan air. So kita punya zat tu, nutrisi tu kita akan masuk dalam larutan kita daripada dalam air kita tu sebagai medium. Untuk air tu kita tahu kandungan nutrisi tu berapa banyak. Kita ukur ikut kadar dia punya conductivity elektrik dia tu. Itu kalau hidroponik lah. Untuk hidroponik saya akan cerita benda lain pula. Knowledge untuk pokok ni saya banyak belajar daripada Hadi Napi. Dia memang ada ladang dia sendiri. Dia korang boleh, kalau korang nak follow dia, boleh pergi cari je YouTube, cari Hadi Napi. Dia banyak buat sharing tentang pokok. Kalau macam saya ni, saya bukan pakar, tapi saya menyampaikan apa yang pakar cakap. Okay, itu sajalah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Kalau nak beli Nutriport ni, saya akan letak link kat bawah. Tu ya. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.